Tapi pergi mesin. Abang, abang subscribe satu kali. Okey, jangan lupa subscribe. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Bertemu lagi dalam channel Kamen Rider VF3i. Bagi korang yang pertama kali datang ke channel aku, aku ucapkan selamat datang ke channel Kamen Rider VF3i. Dan jangan lupa tekan button subscribe untuk melihat lebih banyak video-video berkenaan dengan motosikal S1M VF3i. So aku akan cerita juga tentang mungkin tips-tips lah, ataupun perkongsian aktiviti ride aku bersama kawan-kawan. Seperti PKP ni tak adalah ride kan, tapi aku ada juga ride sendiri. Yalah, aku kerja dekat Melaka, boleh rentas negeri ke Muar. Aku berulang alik. So aku ada kebenaran. So di samping tu aku juga akan balik ke Mersing. So itu dikira ride jugalah. Walaupun ride itu tidak official bersama dengan rakan-rakan, tapi ride solo ni adalah satu perkara besar yang bagi aku perlu kongsikan kepada korang semua. Dan so tajuk kita pada hari ni adalah aku nak berkongsikan kepada korang semua tentang tips-tips yang perlu dilakukan dan dipatuhi, terutamanya bagi seorang solo rider yang nak ride jauh. Mungkin di luar sana ada yang lebih mahir daripada aku. Ada yang dah solo rider sampai ke Eropah, ada yang dah solo rider sampai ke benua-benua Afrika contohnya, ke luar negara. Macam aku ni solo rider lokal saja. Tapi bagi aku rasa aku layaklah untuk berkongsi dengan korang kat luar sana, terutamanya yang tak pernah ride jauh. So apakah dia tips-tips yang perlu dilakukan dan preparation apa yang perlu kita buat sebelum kita ride solo? Tips pertama yang perlu kita sebagai solo rider ni untuk kita lakukan jarak perjalanan yang jauh, yang pertama, mestilah kita punya jentera mesti berada dalam keadaan baik. Sebelum kita mulakan perjalanan yang jauh, pastikan enjin motor kita telah diservis terlebih dahulu. Tukar minyak hitam, yang mana skru yang longgar diketatkan, cek tire pressure, kemudian apa lagi? Cek coolant kalau yang ada motor dia yang ada coolant apa semua tu motor. Tapi semua yang minyak hitam yang aku guna untuk VF3i mestilah fully sintetik. Tak ada masalah kalau nak pakai semi sintetik, nak pakai yang mungkin mineral, tak ada masalah. Ia bergantung kepada kita punya kemampuan. Tapi disarankan bagi aku untuk motor VF3i atau mana-mana motor brand pun, gunalah fully sintetik untuk perjalanan yang jauh. Sebab fully sintetik ni, of course lah, dia akan menjaga kita punya ruangan dalaman enjin dengan lebih sempurna. Dia akan memberikan haba ataupun heat dia ke dalam kita punya enjin kita dalam satu kuantiti haba yang sekata. Dan insyaAllah dia akan menjamin kualiti dan juga kemampuan enjin kita untuk jangka masa yang panjang. Okey, tips yang kedua kalau nak jalan jauh bagi akulah. Yang kedua ni, kena pastikan kita punya ketahanan diri. Jadi sekurang-kurangnya kalau esok nak ride pukul 8, pukul 10, 11 tu dah tidur lah. Sebab kita manusia perlukan 5 hingga 6 jam untuk waktu berehat, untuk kita charge balik kita punya tenaga. Sebab itulah bila nak ride waktu jangka masa yang jauh dengan kawan-kawan atau solo ride terutamanya, rehat amat penting. Rehat kena cukup, babe. Kalau tak cukup, bela korang. Tips yang ketiga, untuk ride jauh, tips yang ketiga, kalau sekarang ni waktu PKP tak digalakkan lah untuk kita bawa cash, kita lebih galakkan untuk e-wallet. Keuangan kita perlu cukup. Nak ride jauh ni, bagi yang solo rider, kena adalah at least cash dalam kita punya dompet ataupun dekat kita punya e-wallet kita, in case kalau ada masalah di tengah jalan. Aku pernah jadi juga kat aku. Aku tersadai sebab aku punya clutch terbakar. Jadi aku perlukan towing. So towing ni nak dapat dari mana? Mestilah kita kena call dia, and then kita kena bayar mungkin cash pada yang bawa kita nanti. So standby lah keuangan yang cukup untuk kita nak ride jauh bagi solo rider. Keuangan tu penting. Seterusnya, yang keempat,
bagi seorang rider, mestilah kita perlu ada kita punya kelengkapan diri kita. Mesti ada helmet. Helmet. Macam aku cerita sebelum ni, pastikan ia mempunyai ciri-ciri keselamatan yang baik. Dan yang penting sekali, ada visor. Tak kisahlah clear ke, gelap ke. Kalau boleh waktu yang panas tu pakailah yang gelap, supaya ia tidak mengganggu pemandangan mata kita. Okay. So kalau korang yang ride jauh, kalau orang yang ride jauh dan kemudian kadang-kadang kita kena masuk ke selang waktu, mungkin daripada siang ke malam, of course lah kita punya bahagian visor kita akan kena macam-macam binatang kat atas ni kan. Kita kena bawa satu alat ni iaitu wet tissue. Wet tissue ni function dia kita ambil sebab dia dah basah dah, so kita akan lap di permukaan visor kita supaya lebih clear lah. Kalau kita pakai air biasa, kita tak tahu air tu kotor ke bersih, sebab dia boleh menyebabkan kerosakan pada kita punya visor. So wet tissue ni boleh beli dekat DIY je. Murah lah, dalam berapa ringgit dah, RM2.50 ke satu ni. So bawa lah, letak kat, kalau motor ada box lagi senang lah, letak kat box. Okay, tips yang seterusnya. Okay, so untuk ride jauh ni, kalau bagi orang yang perlukan ubat-ubatan, macam korang ada yang darah tinggi ke, apa kecil manis ke, ubat-ubatan yang itu sangat penting lah. Jadi bawalah ubat-ubat yang basic, macam ubat Panadol, apa lagi, ubat macam mungkin kalau kita sesama ke kan, ada setengah pada kita allergic, gunalah nasal spray ke apa ke, kita bawalah sepanjang perjalanan ride solo kita. Itu sangat penting. Seterusnya, aku tak ingat lah yang keberapa punya tips. Aku dah tak ingat berapa punya tips, mungkin yang ke-6 kot. 6, okay. Untuk ride solo yang jauh ni, kalau korang yang ride jauh, pakailah jaket. Jaket kita masukkan semualah, jaket, glove, mungkin kasut. So kita masukkan dalam kita punya suit attire ataupun riding suit kita. Riding suit ni tak perlu mahal-mahal. Sekadar jaket pun dah cukup baik lah. Yelah memanglah memandangkan cuaca panas, ada setengah daripada rider suka pakai t-shirt je. Macam aku ni kan, kadang t-shirt yang jadi macam ni yang jadi nipis ni pun boleh buat ride sebab dia ada long sleeve. Tak ada masalah. Yang penting, kalau nak lebih selamat, pakailah sweater. Sebab sweater ni, ikut pengalaman aku lah, kalau kita pakai sweater, kalau kita berlaku kemalangan, sekurang-kurangnya badan kita takkan ada cala bala kalau jatuh lah. Terutamanya sweater yang jenis mungkin kulit ke, yang jenis PVC yang tebal ke. So kita punya kulit akan terlindung. So itu kelebihan kalau kita ride memakai jaket ataupun sweater. Selain daripada jaket, kita sebagai seorang yang solo ride yang jauh ni perlu pakai glove. Ia melindungi tapak tangan kita. Kalau kita terjatuh, tangan akan automatik dia akan cuba untuk elak badan kita daripada terempas dahulu. Jadi bila kita pakai glove, so ia akan melindungi permukaan tangan kita daripada terkena batu. Ini pengalaman aku sendirilah. Bila aku jatuh kali pertama menaiki motor VF, memang glove tu koyak. So bila koyak, dengan adanya glove, so aku punya permukaan tangan aku ni terlindung daripada sebarang kecederaan lah. Tu pentingnya glove. Macam aku sendiri pun glove aku beli yang dekat kedai tactical tu, harga lebih kurang 30 hingga 40. Kalau korang beli glove yang dekat DIY pun boleh, tak ada masalah. Yang penting sekali, pakailah glove untuk lindungi tangan kita daripada sebarang kecederaan. Alright, seterusnya, tips yang seterusnya untuk solo ride, of course lah, kasut kita. Jangan ride solo ride ni, kita ni pakai slipper je. Pakailah kasut. Sama juga, kenapa pentingnya kasut? Sebab dia melindungi kita punya kaki. Ibu jari kita, jari-jari kita, tak sayang ke kita punya jari? Sebab di jalan raya ni, dia macam-macam ada benda kat atas jalan permukaan jalan raya. Ada batu, ada besi. Kadang-kadang daripada kereta depan pun terlanggar besi tu boleh kena kaki kita. So pakailah kasut. Tak kisah jenis apa, pastikan ia bertutup penuh. So next tips bagi solo rider, bagi kita yang solo ride ni, janganlah kita segan-segan untuk kita bawa minuman dalam botol, terutamanya air mineral. Belilah air mineral dalam berapa liter tu. Kalau dapat yang besar lagi bagus. Okay, air ataupun mineral water ni sangat-sangat penting untuk kita punya
elakkan dehydration ketika kita ride waktu panas, terutamanya solo ride. Pastikan dalam bakul motor kita kena ada air. Air sangat penting. Sebab air juga membantu untuk kita elakkan mengantuk. Pastikan minum air secukupnya sebelum kita mulakan perjalanan, dan semasa perjalanan pun kita kena pastikan sentiasa air itu ada. At least kita boleh minum tengah jalan. Tips yang seterusnya ketika memandu atau ketika dalam riding. So untuk ride yang jauh ni, kita kalau boleh tidak mengejar apa-apa target. Maksudnya tak terlalu rush. Janganlah kita fikir untuk kita ride jauh ni kita nak cepat-cepat sampai je, tak ada. Memandulah dengan keadaan yang tenang dan keadaan yang relax. Kita enjoy kita punya pemandangan, terutamanya solo rider ni. Jangan terlalu laju. Tak perlu kita nak ride sampai 15, 12, 13, tak ada. Kelajuan yang sangat ideal bagi aku lah, sepanjang aku balik ni 90 lebih, 95 ke 100, 115 tu adalah kelajuan yang ideal bagi aku. Lebih santai, motor kita pun lebih relax, tak tension sangat sebab kita selalu full throttle. So bagi kita pun tak perlu laju sangat, just relax, just nice saja kelajuan dia. Ini menjamin kita punya kualiti di atas kenderaan kita, kualiti kita punya pemanduan. Samping itu juga menjaga kemampuan enjin kita, kualiti enjin kita, sebab kita tak terlalu full throttle. Biar lambat asalkan selamat. Seterusnya, apa lagi tips yang aku boleh katakan? Tak tahu dah tips nombor berapa, dah tak ingat lah. Untuk ride yang solo, yang jauh ni, kalau kau dah biasa tempat tu tak ada masalah. Kalau yang pertama kali nak pergi, buat study sikit tentang jarak perjalanan, tempat persinggahan. Itu sangat penting untuk solo ride. Sekarang ada Google lah, ada phone semua. So korang search saja tempat tu, kau study sikit tempat tu macam mana. Biasanya kau gunakan Google Map lah. So kau akan kaji perjalanan dia macam mana, tempat dia kat mana, tempat persinggahan di mana, kat mana stesen minyak, kat mana tempat makan. So kalau korang untuk solo ride pergi satu tempat tu, tak kisah dalam atau luar negara, study sedikit tempat itu sebelum kita pergi ke sana. Ini sangat-sangat penting. Okay guys, kesimpulannya lah yang boleh aku buat tentang video aku pada kali ini. Ini adalah perkongsian secara peribadi lah, pendapat aku tentang untuk ride solo yang jauh berdasarkan pengalaman aku lah. Semua benda-benda ni memang aku buat lah. Jaga enjin, apa lagi, riding gear, apa lagi, penggunaan e-wallet pun aku selalu guna juga e-wallet ni. Apa lagi, tadi tempat tu memang benda-benda ni memang biasa aku buat lah untuk ride jauh. Tak kisahlah kau pakai jentera apa pun, motor besar ke motor kecil je. Kalau korang rasa benda ni bermanfaat, so korang boleh follow lah. Kalau tak bermanfaat, ada yang lebih cadangan yang lebih menarik, so boleh komen dekat aku punya komen video ni. Sebab ini adalah pandangan peribadi, pengalaman aku sendiri. Aku punya pengalaman ride solo sejak dekat tahun ni, dah masuk tahun keempat aku ride daripada Melaka Mersing. So banyaklah benda-benda yang aku boleh katakan ini benda lah sebahagian yang aku kongsi pada korang untuk memudahkan korang untuk solo ride nanti. Bagi orang yang tak pernah solo ride, jangan takut, jangan kita rasa pelik ataupun khawatir dengan keadaan motor kita. Kalau motor kita tip top, condition dia okey, tak ada masalah. Kalau yang tak okey, korang kena perbaiki atau pergi hantar ke bengkel untuk pastikan betul-betul jentera tu mantap. Tak kisah pun sisi apa pun, sisi kecil ke, sisi kadang-kadang Honda pun boleh, Honda EX5 ke, tak ada masalah. Yang penting adalah kita punya jiwa kita. Kalau jiwa tak ada jiwa ride, susah weh. Itu yang aku boleh katakan lah. Selain daripada kalau ada jiwa ride yang berkobar-kobar tapi tak yakin dengan kenderaan, pastikan kenderaan berada pada satu condition yang sangat mantap. Tak semestinya ia berjenama, tak jenama pun boleh ya. Itu saja yang aku nak kongsikan pada korang. Tengah-tengah malam macam ni kan, aku bangku ni 9, jam pun ada 10 lebih aku buat video. Sebenarnya aku buat video pun petang tak sempat lah, lepas balik penat kan. So malam ni aku terfikir aku nak kongsikan sesuatu tentang tips ride jauh. So ini yang boleh aku kongsikan pada korang.
So kalau korang suka, jangan lupa subscribe channel Kamen Rider VF3i. Semoga perkongsian aku ini bermanfaat kepada korang semua di luar sana. Terima kasih kerana menonton. Dan diharapkan pada korang semua yang menonton, aku doakan agar korang diberikan rahmat dan juga rezeki yang melimpah ruah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa, kalau suka, like, komen dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum daripada Kamen Rider VF3i. Right on. Hey, she.